إلى ذات سنة المرسلين خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على حضرة البداية على مكاسين حضرة السلام على حضرة المستقبل سليشن لقد جلالة الموتى حضرة الجهة الإسلام محمد وضلي رحمة حضرة كتب محمد سليشن لجاني رحمة الله أبينا وأمتنا ونحن من المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنين وخصوصا دار هذا الكتاب شاء لله الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد. قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم انا نسالك التوبه والتوفيق والهدايه والمغفره والفهم والمعرفتك انك انت رب العرش العظيم انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه بارك وسلم. Alhamdulillah, mana kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya, izin serta taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama pada malam ini meneruskan pengajian kita, iaitu pada pasal menyatakan beberapa hukum Islam. Ya, ini hukum, ya, pasal mengatakan hukum Islam, ya, pada tarikh yang terakhir kita ialah pada 4 bulan 10 lalu. Alhamdulillah. Pertama-tama kita menjadikan kesyukuran kerana diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesempatan bertambah usia kita menjelang tahun 1435 Hijrah. Ya, jadi suatu yang diberikan, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menunjukkan dari segi umurnya semakin hampir kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu perjanjian umur kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tetapi kita bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita setapak lagi. Kerana peringkat usia yang ada pada kita ini, kesempatan yang ada ini kita dapat gunakan, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita manfaatkan, untuk kita berzikir, wirid, ya, menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Itu pasal pada menyatakan beberapa hukum Islam, iaitu terbahagi kepada 3 bahagi. Ya, bila kita menyebut tentang tauhid, ya, bila kita sebut tentang tauhid, maka hendaklah kita membahaskan, maka hendaklah kita mendapatkan bagaimana cara untuk memahami ilmu tauhid. Ilmu tauhid ialah ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh ambil mudah, tak boleh ambil ringan dalam mempelajari ilmu tauhid. Kerana ilmu tauhid ini ialah akidah. Ya, tujuan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia ini melainkan semata-mata untuk kita mengenal Allah. Artinya kita habiskan masa kita untuk kita mengenal Allah. Walaupun kita tak buat apa-apa, tak buat apa-apa kerja, tak buat apa-apa kerja, miskin kita, susah kita kehidupan kita, tetapi kita tiap hari mengambil masa, tiap hari kita menggunakan masa yang berlalu itu dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu sepatutnya kerja kita. Ya, tidak maknanya kita ni sibuk dengan hal-hal dunia. Ya, kita ni banyak sibuk dengan hal dunia, sehinggalah, ya, kita kata dunia pun dunia, akhirat pun akhirat juga, ya. Tidak, dunia dan akhirat tidak boleh, ya, tak boleh duduk sekali, ya. Sebab itu ambillah satu perkataan, ya. Fadhal Syekh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Ahlan wa sahlan, insya-Allah. Baik, itu satu perkataan yang besar oleh Imam Haddad. Baru ni saya pergi ziarah makam Imam Haddad dan Masjid Haddad di Yaman, ya, di Tarim. Dapatlah saya pergi ke masjid dia dan dapat pergi di rumah dia dan tempat suluk dia, dapatlah sembahyang 2 rakaat di tempat suluk dia tu. Alhamdulillah, Imam Haddad.
dan dengan rezeki yang Allah Ta'ala beri, kemudian bila penjaga tu dia dah dekat masjid, belakang masjid tu ada satu kubah tempat menyimpan tasbih Imam Haddad, tasbih Imam Haddad, dan tak pernah dibuka. Pada hari itu sesahabat ni, kawan-kawan dia pergi, dia ikut saya pergi, tiba-tiba penjaga tu dia kata, boleh buka, dia kata. Tak pernah buka, dan tak ada siapa-siapa pernah pegang benda tu. Tengok dia, siapa datang dia buka lampu sebab dia transparent dengan cermin, dia buka lampu, tengoklah daripada luar. Dengan keberkahan, dengan izin Allah SWT untuk saya pergi ziarah, tiba-tiba penjaga tu dia kata dia boleh buka, dia kata. Maka kita berpegang tasbih yang tak tahu dah berapa juta zikir tu, besar-besar penumbuk ni. Dia punya tasbih dia, saya ingat 100 ke 500 ke 1000 ke tak tahu. Tapi kalau seorang, setakat seorang, 2 orang, 3 orang, belum tentu boleh angkat. Bergantung dekat tali rantai besi. Ada gambar, ada. Tapi tak tengok, tak bawa gambar. Jadi saya pun peganglah, memang berasa dia punya karamah dia. Sini orang buat hol Imam Haddad, sentiasa orang buat. Tapi bila kita dapat pergi tempat dia, tengok rumah dia yang kecil, tempat suluk dia, muat-muat semayang je. Itu Imam Haddad. Jadi di antara perkataan-perkataan yang saya nak sebut adalah perkataan Imam Haddad, bahawa dunia ini anak perempuan akhirat. Inilah kata dalam bentuk hikmah. Barang siapa menikah anak, tak dapat lemak, dia kata. Barang siapa yang nakkan kedua-duanya, anak pun dapat, kita miliki anak dia, dapat juga dunia, dapat juga mak, maka hendaklah dikahwin dengan mak dia. Ini kata-kata Imam Haddad. Jadi kalau siapa nakkan akhirat, maka siapa nakkan akhirat, maka dia kena kejar akhirat, dunia dengan sendirinya akan mengikut pada dia. Tetapi hari ini kita mengejar dunia, akhirat tertinggal. Tak mungkin orang dapat dua-dua, mustahil, dia kata. Jadi kita tengoklah ukur dalam diri kita. Hari ini kita cari dunia, ada tak dunia tu masuk dalam hati kita sehingga menyusahkan kita, sehingga dalam ibadah kita pun kita tinggal hal-hal dunia. Tinggal kita dalam ibadah kita, dalam wirid kita, dalam zikir kita, dunia bersarang sentiasa. Maknanya akhirat tak ada dalam diri kita. Orang yang tak ada akhirat, artinya segala amalnya adalah lara dan sia-sia. Yang inilah sebab itu saya bual dengan beberapa orang-orang di Yaman itu. Mereka menyatakan bahawa di sini orang tak nak dunia, dia kata. Banyak negara saya nak pergi, negara-negara miskin pun saya nak pergi, tetapi orang sana lebih miskin daripada segala-gala orang yang miskin. Buka kedai pun, kena buka kedai pukul 9 pagi baru buka kedai, Zuhur dah tutup, lepas Zuhur tak boleh buka kedai. Tak buka kedai, nak dunia. Dia buka petang lepas asar, buka sampai maghrib, sampai malam dia buka. Dia ada masa-masanya memang kan. 10 hari saya duduk dekat Tahrim, saya tak nampak orang perempuan langsung. Tak nampak orang perempuan, macam tak ada orang perempuan. Macam tak ada. Kata itulah kehidupan di Tahrim. Saya pun jadi heran. Saya sendiri jadi heran. Orang lain saya tak tahu. Tiba-tiba saya rajin semayang. Saya bukan rajin semayang. Tiba-tiba rajin semayang. Terasa dalam diri tidur macam rugi. Terasa macam mana. Itu environment, suasana. Suasana orang beribadat, orang duduk masjid, iktikaf masjid. Sentiasa duduk masjid. Kita tengok masjid, ada seorang-seorang duduk masjid sana. Masjid sekitar Tahrim saja 350 masjid ada. Tiap-tiap masjid ada orang, satu tiang ada orang duduk. Masjid rapat-rapat masjid. Suasana dia ibadah. Orang tak nak dunia. Jadi kalau orang yang nak dunia pergi sana tak payahlah. Nakkan mewah, nakkan suka, nakkan gembira, sana tak ada. Di sana tempat susah, di sana tempat yang betul-betul kita nak mujahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tempat yang terbaik. Keberkatan itu ialah bekas daripada doa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu apabila seorang sahabat berhijrah daripada Madinah pergi ke Yaman di kawasan Hadramaut. Dia berhijrah ke situ, maka apabila dia dapat dah membentuk kabilah-kabilah di situ, maka dapat berita mengatakan bahawa kewafatan Rasulullah SAW, wafat Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar mengganti menjadi khalifah. Jadi mereka ni semua sekali berbai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar.
berbai'ah. Ya, berbai'ah mengatakan bahawa kami seluruh, tidak ada satu tempat yang keseluruhan boleh katakan 100% yang bai'ah dengan Sayyidina Abu Bakar, kecuali di Hadramaut, di Yaman itu. Hadramaut. Maka Sayyidina Abu Bakar mendoakan 3 perkara di bumi Yaman. Yang pertama, tidak akan kering air selama-lamanya. Sampai hari ini, walaupun di sana tak hujan, hujan terlalu sukar. Kalau Mekah tu masih ada hujan lagi, tapi di sana kadang-kadang setahun langsung tak hujan. Lepas itu rumah-rumah dibuat daripada tanah liat. Orang sana kata, orang budak-budak sana kata, kami takut hujan kerana rumah kami biskut Mary. Biskut Mary kalau kena air, hancur dia, habislah lembik. Jadi rumah dia rumah daripada tanah. Jadi benda yang dia takut air, rumah daripada tanah. Kalau kita dengar rumah 70 tahun, 100 tahun lama. Sana rumah yang saya yang jumpa itu, dia tanya dia dah berapa lama duduk sini, 500 tahun dah duduk situ rumah tu. Daripada zaman Tok Nenek dia dulu duduk rumah tu 500 tahun. Masjid Jami' di Tarim itu berusia 950 tahun. Masjid Jami', dan masjid yang tertua di sana berusia 1200 tahun, daripada tanah, dibuat daripada tanah. Jadi Sayyidina Abu Bakar mendoakan tidak akan kering air di negeri Yaman. Sampai hari ini orang gali pergi apa ni, cetek-cetek ada air, air boleh minum tu sampai hari ini. Yang keduanya, kata Sayyidina Abu Bakar akan aman selama-lamanya di tempat itu. Walaupun musim komunis marin, tempat itu tetap aman. Orang tetap keluar biasa, macam biasa keluar, makan, macam biasa, aman. Yang ketiga, kata Sayyidina Abu Bakar, aku doakan tempat ini, bumi Yaman itu ialah tunas para wali-wali. Wali-wali tumbuh dekat situ. Lepas itu ulama-ulama sana menyebutkan, siapa-siapa yang dah anaknya jadi wali, hantar sinilah. Kerana ni tempat semayan yang betul, tempat semayan yang baik yang betul, jadi wali-wali. Itulah dia. Bukan sekadar Habib Umar tu aja, yang kita dengar yang masyhurnya Habib Umar, tapi di situ keliling tu memang wali-wali semua. Saya duduk dekat Darul Mustafa, saya pun banyaklah mendapat info daripada sesahabat yang ada situ, benda yang membawa saya itu Musi Persatuan Pelajar-Pelajar Malaysia di Yaman. Budak umur 26 tapi kefasihan dia, kerohaniannya sangat tinggi, nak Kelantan. Dia menceritakan bahawa kalau sini hantar pelajar pelik sikit ustaz, dia kata. Kenapa pelik? Dia kata belajar daripada Thanawi, daripada I'dadi, Thanawi, Jami'ah, semuanya belajar kat bawah, meja pun tak ada, pegang aja kitab. Semua menghafal matan, menghafal ayat Quran, menghafal hadis. Daripada I'dadi, Thanawi, sekolah rendah, sekolah menengah, sampai universiti Jami'ah 4 tahun. Lelah kat tiang-tiang tu mengaji. Pegang aja kitab pun pegang pensel kat situ lah. Hafal. Hari ni belajar, baca kitab, besok mesti dah hafal. Tasmik kitab. Hari ni tengok tasmik Quran. Sana tasmik kitab tu. Tok guru mengajar, kejam mata je dia mengajar. Tak ada kitab, baca semua masing-masing semak. Dia baca kitab sepatah tok guru. Baru boleh jadi tok guru. Kalau tak faham kitab, tak boleh jadi tok guru. Bayangkanlah, Sehingga yang peliknya dia kata, sini kelulusan pelajar-pelajar semua kalau di Darul Mustafa, khasnya Darul Mustafa tu ada lebih kurang 480 orang pelajar. Dia kata siapa yang keluar daripada universiti 4 tahun tu nak bagi sijil, namanya mesti dipersembahkan pada Habib Umar. Dia tengok nama tu. Ada pelajar yang 4 tahun tak pernah lulus periksa, bawa pada Habib Umar, tengok, bagi dia lulus muntas, bagi dia cemerlang. Cikgu-cikgu semua tak boleh bantah kalau Habib Umar kata bagi cemerlang tu cemerlang lah. Padahal tak pernah lulus, tak boleh baca kitab, tak tahu baca kitab, 4 tahun tak boleh baca kitab. Kata Habib Umar, ada seorang pelajar tu, dia kata satu contoh lah, dia kata seorang pelajar tu, ada cikgu macam tak puas hati lah. Sebelum cikgu tu menyuarakan pada Habib Umar tak puas hati, dia dah panggil cikgu tu, macam ni, kau tak puas hati yang selaku, kata dia. Dia kata, kau ambil budak ni, tunggu 2 tahun lagi, dia kata, dia lebih alim daripada kau. Bayangkanlah, kerana akhlaknya bagus. Itu saja. Dengan akhlaknya bagus, jadi kalau beri nasihat kat dia, pesan kat dia, jaga akhlak dia, biar akhlak dia bagus, nanti lepas 2 tahun dia lebih alim daripada kamu. Sekarang ni murid tu mengajar kat sekolah, dekat situ mengajar.
dengan hafiz Qurannya, dengan hafiz semua kitab, padahal bodoh sekolah. Jadi maknanya akhlak itulah. Hari ni kita tak kira, ya, anak tak semayang tak apa, yang penting dapat 5-3, kan terbalik kita ni. Ya, tak semayang tak apa, tak pandai apa ni, tak sekolah agama, tak tahu baca Quran tak apa, yang penting kau dapat SPM pangkat 1, 10A itu mustahab. Akhlak tak mustahab. Tak. Islam akhlak nombor 1, pelajaran kefahaman nombor 2, dia akan datang dengan sendirinya, akan datang. Inilah terbaliknya kita. Sebab itu bersesuaian dengan kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Institutunas Wali-Wali. Ya, pelajar-pelajar sana bukan takut, tetapi mereka bimbangkan kerana guru-guru mereka ada karamah. Ya, guru mereka ada karamah. Semua guru ada karamah. Jadi dengan sebab guru ada karamah, mereka semua mendapatkan keberkatan daripada ilmu yang dipelajari oleh murid-murid kepada guru. Ya. Sehinggalah ada seorang pelajar, ya, diceritakan seorang pelajar yang tertinggal sembahyang dalam keadaan Nabi Umar menjadi imam. Ya. Dia ambil sembahyang laju-laju, dia pun sembahyang ke belakang. Habis sembahyang ajar Nabi Umar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleh dia bagi macam ni. Kau tak ambil sembahyang. Ambil? Tak sah ambil sembahyang lagi. Macam mana dia tahu sedangkan dia jadi imam? Inilah karamah-karamah yang ada, ya. Jadi kalau dah tak ada tempat-tempat lain, ya, guru-guru yang ada di tempat-tempat lain ni aksen dengan dia punya kelulusan dia, ya. Tetapi di sana mereka semua dengan karamah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karamah, ya, yang ini tak ada di tempat kita. Dan tiap-tiap, ya, baik itu ada satu makam yang saya ziarah, di sana ada perkuburan Zambal. Perkuburan Zambal ni adalah perkuburan wali-wali. Seorang daripadanya, imam tu dipanggil atau berjarah tu, ya, bila seorang sahabat saya tu bawa kebetulan dia bersama dengan menantu saya dulu di Pondok Moden dengan saya dulu, Pondok Moden tengok dia kenal. Cuma dulu dia kata masa sekolah dia kurus, sekarang dah gemuk, ya. Jadi dia kata ini dia panggil Syekh Laban, dia kata Syekh Laban, Syekh Susu. Orang panggil dia Syekh Susu. Kenapa dia panggil dia Syekh Laban? Kerana tradisi, ya, ulama-ulama di sana bila dia mengajar, bila dia belajar, dia akan keluar mengajar. Jadi dia mengajar di suatu tempat, ya, di satu tempat itu yang paling hebatlah tempat itu, tempat yang kerohanian orang tinggi, ulama-ulama beramai. Tapi murid yang lepas daripada Darul Mustafa ni kena pergi mengajar kat situ. Dan seorang daripada Syekh Susu lah, Syekh Laban. Jadi orang sana kata, awak tak boleh mengajar dekat masjid kami ni kecuali awak tunjuk karamah awak. Awak tunjuk karamah, nampak ada karamah, sahih ada karamah, baru boleh mengajar dekat masjid kami. Tak ada karamah, tak boleh mengajar masjid kami ni. Maka dia kata boleh, dia kata saya boleh tunjuk karamah. Apa karamah yang kawan nak tunjuk? Turun hujan. Kalau turun hujan dah banyak orang boleh buat, dia kata. Lain. Dia kata tak, hujan yang saya nak turunkan ni hujan susu, dia kata. Maka turun hujan betul-betul susu, orang tak ada minum air susu tu, dia punya fresh susu tu sedap, lazatnya air susu tu. Turun hujan susu, ya, dia panggil Syekh Susu, ya. Maknanya itulah karamah-karamah yang ada. Hari ni kalau orang nak mengajar, tanya ada tuliah. Ada tuliah. Tak ada tuliah, tak ada mengajar. Ya, orang ni, ustaz ni orang kita ke orang dia? Dia perkataan-perkataan yang selalu dia orang tanya. Kalau bukan orang kita, jangan mengajar. Orang kita tu tak tahu kafir ke Islam, tak tahu. Tapi di tempat yang kena tunjuk karamah ini, yang main-main, kalau ilmu tidak ikhlas, tak mungkin dia akan dapat melahirkan, mengeluarkan ilmu pengetahuan. Tak cakap pun tak boleh. Berada di hadapan orang-orang yang karamah ni, kita cakap tak boleh. Ya, inilah dia. Jadi maknanya semua mereka ini adalah ahlillah, orang yang dekat dengan Allah. Siapa mereka? Mestilah memulakan mereka itu dengan belajar ilmu tauhid. Tak boleh lari daripada mempelajari ilmu tauhid. Dengan mempelajari ilmu tauhid ini, kita akan mengenal. Bila kita mengenal Allah SWT, maka Allah Ta'ala akan mengurniakan kepada kita. Sebab dia ada dua perkara yang kita, bila kita daripada, ya, pembahasan ilmu tauhid ini, suatu benda yang kita dapat melalui kita usaha ikhtiar, melalui ilmu pengetahuan ni, kita belajar ilmu pengetahuan, ya. Ini panggil ma'rifah. Ma'rifah ini bermula dengan jahil. Ma'rifah ni, ma'rifah mengenal ni bermula dengan tak kenal, bermula dengan jahil. Tetapi ilmu tidak bermula dengan jahil. Yang kita salah. Hari ni kita gimana pergi belajar ilmu? Dah, kita tak belajar ilmu.
Yang kita belajar ialah belajar mengenal Allah, belajar makrifah akan Allah yang kita belajar. Jadi maknanya ilmu bila sebut ilmu tidak dimulakan dengan jahil. Itu dah ilmu. Ya, baik itu Allah Taala yang bersifat ilmu Allah Taala bersifat ilmu. Mana pula Allah Taala bermula dengan jahil? Tak. Allah Taala punya ilmu macam itulah ilmu, tak bertambah, tak berkurang, sentiasa ilmu Allah Taala. Tetapi orang kita ni sebagai manusia bermula dengan tak tahu, bermula dengan jahil. Boleh kita namanya makrifah, bermula dengan jahil. Jadi kita hari ni kita belajar, sebenarnya kita nak mengenal Allah Taala, belajar mengenal Allah. Jadi dua benda, satu yang kita usahakan, satu yang dikurnia oleh Allah Taala. Kurnia Allah Taala ialah ilmu. Sebab itu kalau orang-orang alim ini, sebenarnya orang-orang alim bukan ilmu yang dipelajari. Kalau orang sampai tahap itu orang alim, mana ilmu dia bukan dia belajar, tak, Allah bagi ilmu dia. Itu baru nama orang alim. Kita ini orang alim tu dulu sekolah tinggi, duduk Mesir je 10 tahun. Tak, kalau takat duduk Mesir 10 tahun, bukan ilmu, itu bukan alim. Mungkin dia ada makrifah, dia belum ada ilmu. Ilmu ialah benda yang diperoleh daripada Allah Taala. Itulah ilmu. Sebab ilmu ni, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allah Taala beri. Baik itu dipanggil, baik itu benda-benda seperti inilah. Contoh yang mudah dalam dunia ni, saya terfikir begini. Umpamanya orang yang ada PhD, dapat doktor falsafah PhD. Tetapi dengan sebab usaha dia, apa yang dia buat, yang dia usahakan, mungkin kerja-kerja yang dia buat, maka universiti bagi ijazah kehormat, doktor kehormat. Ada kan? Ada kan? Doktor kehormat. Doktor kehormat itu dia tak payah belajar, dikurniakan oleh universiti. Seperti Allah Ghaffar Babur dulu, doktor Ghaffar Babur, dia sekolah darjah 6 je. Dia tak ada sekolah tinggi, masuk universiti, tapi dianugerahkan doktor. Baru doktor anugerah. Jadi anugerah ni kerana dia punya pemikiran dia tu tinggi, dia punya sumbangan dia tinggi, maka dia dapat anugerah. Jadi kita dengan Allah SWT ada benda yang kita usahakan melalui belajar, melalui zikir, wirid kita. Tetapi ada benda lain yang Allah Taala kurnia. Nak dapat kurnia Allah Taala itu yang sukar sangat sukar. Dia bukan melalui ilmu yang dipelajari, bukan. Ini dia. Jadi itulah benda-benda, semuanya ini daripada hukum, daripada ilmu tauhid yang kita pelajari. Jadi kalau kita nakkan ilmu tauhid yang kita pelajari ni memberi manfaat, maka kita kena memahami sampai kepada peringkat itu. Kalau setakat belajar begini aja dan kita tidak membawa diri kita, tidak mempraktikkan diri kita dalam ilmu tauhid ini, maka kita tak akan dapat apa-apa kurniaan daripada Allah. Jadi kita cuba berusaha akhtiar, mudah-mudahan Allah Taala akan kurnia kepada kita, insya-Allah. Ini suatu pasal pada menyatakan beberapa hukum Islam, iaitu 3 bahagi. Yang pertama, hukum akal. Hukum akal. Hukum akal yang dimaksudkan di sini bukan kita semua sekali kita berfikir. Akal ialah, bila sebut akal, makna sesuatu yang datang melalui tafakkur, melalui pemikiran. Apalah tatafakkarun, kenapa kamu tidak berfikir? Sebenarnya kita hari ni malas berfikir. Satu benda yang malas bagi kita ialah malas berfikir. Bila orang malas fikir, maka dia akan terima apa yang ada. Tak payahlah. Kalau orang yang rajin fikir, orang yang rajin fikir, dia akan masak satu hari ni lain, besok lain, lusa lain, minggu depan lain, bulan depan lain, kerana dia berfikir. Kalau orang yang malas fikir, masak air hari tu, masak air. Betul tak tahu masak lain? Tahu tapi malas. Apa yang ada tak lah. Itulah dia. Macam itulah. Setahun lah masak air. Kalau gendang tu lah, jenis gendang tu. Tak ada lain ke? Tak ada. Tambah lain-lain. Alah, malas. Buat aja apa yang kita dah tahu. Inilah. Bila kita malas nak fikir, dalam apa juga tidak akan ada perkembangan. Sebab itu kalau kita berfikir, contohnya kalau kita menggunakan, dia sebut sini hukum akal. Kalau kita duduk zikir, kalau kita zikir afdaluz zikri la ilaha illallah, itu kita bawakan la ma'budun bihaqqin illallah, tiada disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. 100 pun dah berpeluh penat. Tapi kita malas. Mana fikir?
Tak nak datangkan pemikiran apa yang kita baca, tak datang fikir. Tak fikir pun dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok 1000, alhamdulillah 4000. So, kualiti dia takkan bertambah. Ya? Jadi kerana kita tidak berfikir apa yang kita baca. Sebab itu berfikir dengan apa yang kita baca itu lebih besar, daripada kita membaca saja gitu. Jadi penghayatan. Mana dia dikatakan hukum akal di sini, hukum akal ialah dengan kita berfikir. Orang yang menjalankan pemikiran, wali-wali Allah, ulama-ulama ni, mereka berfikir. Sentiasa mereka berfikir. Kita hari ini berfikir kalau ada masalah pun kita fikir. Sebenarnya kita kena berfikir tiap-tiap hari. Orang yang berfikir anak dia ada masalah, umpamanya bermasalah dengan anak, dia duduk fikir, macam mana aku nak buat? Tengok study, apa masalah anak aku ni? Kenapa dia jadi macam ni? Apa yang tak kena cari fikir, akhirnya dia akan selesai masalah. Tetapi kalau dia mengambil jalan itu dengan bantai aja, pukul aja, beletih saja, dia tak akan selesai masalah. Jadi kalau kita berfikir, apa masalah? Kat mana? Jangan salahkan orang, cari salah kita. Kat mana salah aku dalam mendidik anak aku sampai aku jadi macam ni anak aku? Kat mana salah? Umur berapa? Semak balik daripada mula kecil balik, macam mana dia kecil, besar sikit umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kat mana salah aku? Istighfar kita, ya Allah, betulkan balik. Kalau kita sentiasa menyalahkan dia dan tak berasa kesalahan kita, tak mungkin akan selesai masalah. Ini adalah kata hukum akal. Seorang Islam mesti berjalan dengan akal, sentiasa berjalan dengan akal. Kerana orang yang berjalan dengan akal akan melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ni menjadikan dunia ini dengan ihya. Dia panggil ihya. Ihya ni penghidupan, hidup. Tiap-tiap benda yang hidup atas muka bumi ini, semuanya bukan hidup sesaja sendiri. Dia mesti ada benda yang berkait dengan kehidupan. Contoh, ambillah motor, ambil kereta. Kereta tu boleh jadi sempurna bila kita start, dia hidup. Bila kita start tadi kereta, hidup. Cuba kita tanyalah dengan mekanik ke, ataupun kita sendiri fikir, nak jadikan perkataan kereta ni hidup, boleh start, berapa banyak benda yang bekerja dekat dalam enjin yang kita tak nampak. Plug, minyak, entah apa lagi, piston, segala-galanya. Bila kita kata kereta kita ni hidup, saya ingat kalau nak disenaraikan tak cukup. Mana kalau 30 senang-senang nak bagi hidup kereta, nak bagi hidup kereta. Artinya bila kita kata ini, saya nak sebut tentang kereta, bila kita start kereta, mesti dalam kepala kita duduk dia, Masya-Allah, ada 30 benda bergerak, baru namanya hidup kereta. Boleh faham yang kereta ni, boleh faham kereta. Jadi kalau kita tentang manusia ini, bila kata orang ni hidup, berapa banyak benda yang berjalan untuk hidup manusia ni, tentu lebih banyak daripada kereta. Kita fikir sebabkan pokok, nak bagi kata pokok tu hidup, daripada akar rambut menyerap air dengan udara, dengan klorofil. Macam mana air ni naik, agak macam mana pam air ni boleh naik sampai kat daun. Kat mana pam air ni ada? Air yang disedut oleh rambut, akar rambut ni disedut, naik sampai dekat pucuk. Kalau 10 kaki, kalau 20 kaki, kalau 30 kaki, berapa besar pam air tu agaknya? Kat mana letak? Baru bila kita fikir, menggunakan akal fikir, astagfirullahaladzim, ya Allah, hebatnya Allah, barulah nampak hebat Allah. Kalau kita tak nampak, nanti hebat Allah. Allah selalu gunakan pemikiran kita, gunakan pemikiran untuk cari hebat Allah. Ya Allah, hebatnya Allah Ta'ala, macam ni. Barulah doktor menung kita rasa hebat Allah Ta'ala. Ini panggil ihya. Mana tiap-tiap benda yang Allah Ta'ala jadi ini, kita memikir tentang ihya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjadikan benda itu hidup. Bukan satu benda hidup, cuma yang hidup satu aja, Allah aja. Setunggal hidup, satu tak ada kena-mengena dengan benda lain, Allah aja. Lain-lain semua ada kena-mengena. Allah Ta'ala satu, setunggal Allah Ta'ala. Sebab itu barulah kita akan dapat rasakan bahawa yang lain-lain ni semua ada komponen-komponen yang untuk hidup. Tak ada air, tak ada cahaya, ada itu, semua sekali, seluruh daripadanya.
Dan yang paling komplit, yang paling banyak bahan ialah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu satu binatang lah hidup berbanyak daripada komponen-komponen yang ada dalam binatang, kulit, daging, semua sekali bercantum untuk jadi binatang tu hidup. Jadi seluruhnya ialah manusia. Kita ni 7 lapis kita ada. Yang nampak ni satu, tapi ada 6 lagi tersimpan kat bawah, kita tak tahu. Tersimpan dekat belakang daripada lapisan kita ni, kita tak tahu. Pengetahuan yang kita ada ialah pengetahuan zahir. Kalau kita tak pernah belajar perkara yang sebelah lapis 2, lapis 3, lapis 4, lapis 5, lapis 6, lapis 7, kita tak tahu apa-apa. Maka bila mereka tak tahu, mereka merasakan apa yang ada pada mereka dah cukup tinggi ilmunya. Maka bila dah cukup tinggi ilmunya, datanglah sombongnya, datanglah takaburnya. Ini masalahnya. Syaitan akan pusinglah benda tu, akan jadi takabur. Awak ni, saya mengaji, tengok, habislah benda tu. Mana? Kerana tidak masuk ke dalam lapisan-lapisan latifah. Sir Rabbaninya tidak masuk. Inilah kehidupan kita. Jadi saya cuba kita belajar ilmu tauhid supaya kita dalamkan sikit lagi daripada pengetahuan kita, untuk kita dapat mengenal, memahami. Bila daripada kita mengenal benda ni, itu sebab kita belajar hukum akal. Orang kata hukum akal, apalah hukum akal nak mengenal Allah? Takkanlah kita nak gunakan akal nak mengenal Allah? Memang kita kena gunakan akal untuk mengenal Allah. Allah Ta'ala bagi kita akal, manfaatkan untuk kita melihat kebesaran Allah. Tapi orang yang tak pernah mengaji, main-main dia. Apa nak kenal Allah dengan hukum akal lah, hukum adat, hukum ini semua. Inilah buat orang yang biarlah mereka itu orang-orang jahil. Kalau kita boleh bagi nasihat. Tak boleh nasihat, tinggalkan je. Tahu macam mana? Kalau kita boleh nasihat, tak ada masalah. Kita nasihatkan dia. Sebenarnya kita kena begini. Ramai saya pun dapat telefon kawan-kawan yang dalam kuliah. Ustaz, macam mana Ustaz? Kalau belajar dengan Ustaz, suruh baca doa awal tahun. Ni saya baru balik daripada kuliah. Ustaz tu tak kasih baca doa awal tahun, dia kata tak ada hadis, tak ada nas, bid'ah. Masya-Allah. Saya jawab senang aja. Apa ni, ada satu kakak tu, saya tanya, "Akak kalau makan baca doa tak?" Baca. Lepas makan baca doa, baca. Masuk tandas baca doa, baca. Keluar tandas baca. Masuk tandas berapa minit, 5 minit pun baca, keluar baca. Nak masuk tahun 365 1/4 hari kita baca doa. Masuk kenderaan, keluar kenderaan baca doa. Dia kata tak ada nas. Mana boleh tak ada nas? Ud'uni astajib lakum. Bukan nas ke? Berdoalah kamu, nescaya akan ku perkenankan. Itu ayat Quran lagi. Bukan hadis, ayat Quran. Inilah dia. Tak apa, tinggalkan. Saya cakap dengan dia, tak apalah kak, orang tu tak nak baca. Ini doa. Doa ini bila-bila, di mana-mana saja pun kita doa. Di mana-mana. Cuba cari doa, pergi masuk supermarket, ada tak? Oh, tak boleh kita masuk supermarket. Pada zaman Nabi itu tak ada supermarket. Jadi doa supermarket tak ada. Takkan nak begitu. Doa naik kereta, zaman Nabi mana ada kereta? Doa naik kereta tak ada zaman Nabi. Oleh itu naik kereta tak boleh baca doa. Takkan nak macam tu, teruk sangat. Jangan macam tu. Jangan fikir macam tu. Doa ni, apa saja keadaan kita boleh doa. Apa saja keadaan kita. Jadi kadang-kadang pahaman orang yang seperti itu, tinggalkan mereka. Tak payahlah. Dan jangan belajar. Saya menasihatkan sahabat-sahabat saya, mana-mana sahabat-sahabat yang baik. Saya kata kalau ustaz mengajar macam tu, tinggalkan dia. Tinggalkan dia, tak payah belajar lah. Ada juga kawan-kawan yang bila satu orang sahabat saya bagi nasihat ke dia. Dia kata dia ngajar, ustaz tu ngajar kat kuliah dia, semua tak boleh. Ni wirid lepas sembahyang ni tak boleh. Sampai misalnya Assalamualaikum Allah, ada orang yang wirid, tak boleh, tak boleh, ni tak boleh. Saya kata dengan dia, tinggalkan ustaz tu. Dia kata dia ngajar bagus ustaz. Dia hafal kitab ni banyak. Semua bagus, hebat. Saya pun buat misal dengan dia, beginilah. Kalau awak pergi di satu tempat, orang jual rojak. Nak jadi rojak tu berapa bahagian ni? Nak nama rojak tu berapa banyak? Yang namanya rojak. Mi, kuah kacang, toge, tempe, tahu. Kan banyak. Kalau satu bukan merojak. Rojak mesti lebih banyak. Satu aja daripada campuran rojak tu racun. Boleh makan? Boleh.
Saya sebenarnya orang kata ni racun. Tak apa, dia kata yang racun tu toge je, toge 2-3 helai je, tapi saya suka tempe. Bila tempe ni tadi dah gaul dengan toge yang beracun tadi, tak boleh makan. Mati kita, akan mati hati kita, jiwa kita. Yang belajar tinggal ya. Dulilah dia alim macam mana sekalipun fahamannya salah, tetap salah. Tak boleh belajar. Nanti hati kita mati, lama-lama hati kita mati. Ya. Kita bukan nak alim dia, kita nak barakah, kita bukan nak alim. Tak heran alim kau. Oh dia ni kitab ni, ya. Tak heran. Ya, sebab kitab-kitab ni satu contohlah saya ada tengok lah, saya tengok. Ni dia, ya. Ini dijual kat kedai. 40 hadis palsu popular. Dia ada jual kat kedai. Saya mau beli. Ya. Banyak hadis kat sini, ada 40 hadis yang popular dia kata yang palsu. Di antaranya dia kata menuntut ilmu hingga ke negeri China. Hadis ni palsu kata dia. Dia pun bahas, saya pun baca juga sikit-sikit ilmu yang saya ada, pernah saya belajar. Saya nak tengok macam mana dia bahas. Saya baca tuan-tuan. Hadis ini adalah senarai hadis palsu oleh kebanyakan tokoh sarjana hadis di dalam buku-buku karya mereka. Antaranya tengok. Kita hari ni, kita ni orang Melayu, orang Jawa, dengar Arab sikit aja dah terpedaya. Dia kata di antara kitab yang sebut Al-Jarrahi, di dalam kitab Al-Kashaf Al-Kahfa. Al-Jarrahi ini ialah tokoh Wahabi besar. Tokoh Wahabi besar Al-Jarrahi. Kemudian Al-Bani dalam kitab Silsilah Al-Hadis Al-Dha'ifah Al-Mau'izah, dengan Arab dia. Betul lah tu kitab Arab tu. Al-Bani ni tokoh Syiah. Ini contoh-contoh. Jadi kalau orang yang tak pernah dengar, orang kampung dengar, tuan-tuan sendiri pun yang tak pernah dengar ustaz tu Al-Silsilah Al-Hadis Al-Dha'ifah Al-Mau'izah, ramai. Betul tu kita tu, kau ingat kitab Arab tu macam main tu. Terpedaya kita. Ya, dia kata dalam kitab ni sebut hadis ni hadis dhaif. Dia bukan dhaif, hadis palsu. Hadis palsu ni mana bukan cakap Nabi. Lepas tu dia tunjuk dia punya bodoh dia. Saya nak tunjuk dia bodoh, kata Ustaz Zahid bodoh dia. Tunjuk dia punya bodoh dia. Maka dia kata menyentuh tentang menuntut ilmu, dia kata maka kenapa tidak mengambil talabul ilmu fariidatun ala kulli muslimin. Dia kata menuntut ilmu itu wajib atas muslimin. Hadis ini ialah hadis sahih yang direkodkan Ibnu Majah. Ini bodoh dia. Hadis ini hadis dhaif, bukan hadis sahih. Hadis ni hadis Nabi, tapi dia punya hadis ini dhaif kerana salah seorang daripada perawi dia, Lais bin Abdul Lais, orang yang kalau bercakap ketawa. Dia cakap dia ketawa. Itu pun ulama-ulama jatuhkan hadis itu sebagai hadis dhaif, tetapi dia tetap hadis Nabi, boleh jadikan nas untuk kita beramal, tetapi dia dhaif. Dia kata sini hadis sahih. Ini bodoh dia. Dia tulis sini hadis sahih. Orang tak mengaji hadis tahulah. Ini dia, ya. Jadi inilah tanda-tanda, ya. Ini buku ni saya tak tahu ni, Abdul Razak Muttalib namanya pengarang ini, laknatullah alaihi. Saya sebut macam itulah, tak banyak cerita. Solat dengan berserban, ini semua adalah hadis palsu. Patut Wahabi yang dekat dalam TV tu tak pakai songkok, bukan kata serban, songkok pun tak pakai. Tu yang dekat dalam TV semua tu tak pakai songkok. Kecuali Ustaz Azhar tentang macam mana boleh lepas pakai serban dengan Ustaz Don. Itu karamah juga tu, ya. Boleh lepas kat dalam TV dengan pakai serban. Sebenarnya syarat tu tak boleh pakai serban. Kena gondol, lagi gondol cakap lagi power. Pasal syaitan dia banyak. Saya baru belajar, ya. Saya baru belajar pakai serban macam ni, saya baru belajar. Saya tanya kenapa pakai serban macam ni. Dia kata bukan sentiasa pakai serban macam ni dah. Especially terutama waktu mengajar. Kenapa? Kerana takut bisikan syaitan pada perkataan yang keluar. Itu saja. Bukan hari-hari jalan pakai serban macam ni, dah. Dia kata kalaupun kita tak nak pakai macam ni, mengajar kena pakai macam ni. Kerana syaitan sentiasa membisikkan kejahatan waktu kita mengajar. Sebab lidah kita ni bercakap, kadang-kadang syaitan akan campur. Orang yang tutup telinga, syaitan tak boleh campur cakap dia. Jadi perkataan-perkataan itu semua mudah-mudahan daripada Allah. Itu je belajarnya, itu je sikit.
Kalau gondol kepala, kena kencing syaitan dia. Main. Bila kencing syaitan, nak cakap apa tentang agama? Ini satu, tak barakah, hilang keberkatan. Inilah benda-benda Ini hadis-hadis dan serban tak boleh. Kelebihan selawat tarawih tak ada. Bulan Rejab tak bagus. Kelebihan baca Yasin tak ada. Mana je? Ada 40 hadis. Inilah yang diamalkan. Inilah ustaz-ustaz mengembang. Dia kata, ni tu ada hadis. Kitab-kitab yang dirujuk semua tukik-tukik Wahabi, ustaz-ustaz Wahabi tegak, ulama-ulama Wahabi tegak dan ulama-ulama Syiah tegak. Cuba Cina datang ke masjid cakap, kata Cik Lan ni jadi imam. Haji Cik Lan, you jangan baca doa awal tahun akhir tahun. Kena penampar Cina tu. Tapi kalau ustaz yang datang, tak boleh Cik Lan baca ni. Kita pun ya juga ada nas ni, ada nas. Cina, kalau Cina kena penampar. Cina cuba kita nak wirid la ilaha illallah. Cina tak boleh lah ini wirid ni. Rasulullah tak ada wirid-wirid tau. Pam, menampar Cina. Tapi kalau ustaz yang menegak, betul juga cakap entah dulu ngajar mana? Mesir, anak 10 tahun Mesir. Betul juga tu. Yang nak menjatuhkan Islam, orang yang bertopengkan Islam akan menjatuhkan Islam. Ini akhir zaman. Inilah akhir zaman. Bukan orang kafir jatuhkan Islam. Orang Islam yang berlangkah seperti Islam akan menjatuhkan Islam. Ini baik tu berhati-hati. Tak ada siapa-siapa boleh tolong kita melainkan Allah yang boleh tolong. Minta tolong Allah. Tak ada siapa-siapa boleh tolong. Dalam keadaan dunia yang macam ini, dalam keadaan dunia yang begini lecak pada ketika ini, yang boleh menolong kita hanyalah Allah. Mintalah pertolongan dengan Allah. Sentiasa minta tolong Allah, supaya Allah Ta'ala bagi kita kenal. Saya mendengar khabar sahabat di sana, bila saya pergi ziarah makam, satu makam, iaitu Syekh Jamalul Lail. Jamalul Lail ni kalau tuan-tuan dengar selalu Sultan Perlis Jamalul Lail. Keturunan daripada Yaman, wali-wali besar daripada sana. Dia ialah Habib, keturunan Rasulullah. Satu hari dia ni nak menurun, nak cari ganti. Masa nak ganti daripada Habib yang mana ketua yang besar, nak ganti pada Jamalul Lail ni, nak ganti dia menjadi ketua kabilah lah, ketua kabilah. Pada ketika itu usia dia 25 tahun. Orang yang tua-tua, syekh-syekh yang tua-tua ni macam banyak orang tua-tua, takkanlah budak umur 25 ni jadi syekh pula. Maka guru kepada dia satu hari menangkap seekor syaitan. Tangkap seekor syaitan, dipakaikan dengan pakai lebay, dipakaikan dengan dumah, dihiaskan dengan bentuk karomah. Inilah kehebatan ulama-ulama. Syaitan pun boleh dihias. Letak dekat masjid. Dipanggil semua ulama-ulama, orang tua-tua ni datang. Tu ada ulama besar datang sambil barakah. Maka semua orang ni, ulama-ulama ni tadi datang, salam, cium tangan, peluk. Salam, cium tangan, peluk. Akhir sekali, tu guru ni, syekh yang besar ni lagi, panggil Jamalul Lail. Kata, kau pergi masuk. Tu syekh besar berkat. Dia masuk je masjid, kenapa kau ada kat sini? Dia marah. Jamalul Lail itu marah, kenapa kau duduk sini? Apa pasal kau duduk sini? Kenapa kau duduk sini? Syekh yang besar ni tadi, ni siapa ni? Itulah entah, dia kata, semua kamu semua tak kenal. Ini bapa syaitan, dia kata dia. Yang kau salah pergi cium tangan dia, pergi peluk ni, barakat apa barakat? Punya pengenal dia tu, mengenal dia akan syaitan. Tajamnya dia punya penglihatan dia, sehingga dihias macam mana dengan karomah pun dia tahu tu syaitan. Yang ini yang kita banyak terpedaya hari ni. Tengok bagus sikit, tu lama besar syekh kabir, ada banyak syaitan yang ada keliling ni. Kalau tak betul kita ada betul-betul basair yang betul-betul, kita akan terpedaya dengan apa yang ada. Akhirnya zaman kita lah hari ni yang banyak sangat orang yang berlaku jadi ulama. Kerana orang yang nak dihormati mestilah jadi ulama, baru dihormati oleh masyarakat. Pada mereka itu bapak-bapak syaitan yang bersalah. Yang ini kita bimbang, macam mana kita nak kenal. Lepas tu kita kena basair kita. Basair kita ni, kita punya latifah Rabbani ni kena hidupkan. Saya sedikit yang Allah Ta'ala beri, kadar yang Allah Ta'ala beri. Bila saya pergi sembahyang jemaah, tengok orang tua-tua tu nyandor kat tepi dinding, baju pun tak tahu tahun berapa punya baju loko
aja. Ya, rokok, tengok renung. Tepi-tepi ni semua ada cahaya. Tepi-tepi orang tu macam ada cahaya. Masya-Allah. Hebatnya rohani mereka ni masing-masing. Hebat. Padahal kalau kita tengok buruk aja orang ni semua. Buruk. Inilah yang kehebatan yang ada di Yaman itu. Kehebatan. Ya, bila mereka itu, bila kita renung, kita tengok ada mereka itu ada cahaya-cahaya keluar daripada badan mereka. Ini kehebatan orang-orang di sana. Ya, sehingga Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam satu hari Nabi keluar daripada masjid. Ya, syaitan tunggu dekat tepi masjid. Assalamualaikum ya Muhammad, ya Rasulullah. Betul deh, Nabi tak jawab. Dia bagi salam ni. Assalamualaikum ya Rasulullah. Betul deh, Nabi tak jawab. 3 kali dia beri salam, dia pun kata kepada Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, bukankah memberi salam itu sunat? Menjawabnya wajib. Nabi kata, ya betul, tapi bukan pada kau tu iblis. Betul. Nabi kenal. Ya? Maka syaitan tanya, macam mana kau kenal? Aku memang tak kenal siapa engkau, tetapi Allah yang mengenalkan aku pada kau. Allah. Nabi pun iblis nak tipu, apa lagi kita? Apa lagi kita ni? Sentiasa kena tipu dengan iblis. Baik itu orang yang tak insya-Allah tidak akan kena tipu dengan iblis, orang yang sentiasa bergantung dengan Allah. Sentiasa bergantung Allah, insya-Allah Allah selamatkan insya-Allah. Ya, itu sebab hati kita sentiasa bergantung dengan Allah, sentiasa bergantung dengan Allah Taala. Janganlah minta kelebihan-kelebihan tu, karamah-karamah tak payahlah. Ya, tak maulah kita dengan karamah-karamah. Ni bau wirid-wirid tak nampak gaya pun. Wirid yang kita banyak baca surah Waqiah pasal nak kaya, itu aja. Jauh qatil waqi'ah la yusri wa qatil kadhib wa qatil rafi'ah kita rujatil jauh menjadi baru kaya. Wajib minta baca, tidak kaya je. Ustaz kata kalau baca ni kaya. Tak mana je kaya kalau kita ni, ya. Jadi inilah. Jadi akal sini yang dikatakan akal